Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Hana Junaila binti Abdul Wahid. Saya akan menjadi moderator anda pada hari ini. Baiklah, kita akan mulakannya dengan tajuk kita iaitu inflasi. Saya akan menerangkan sedikit berkenaan inflasi dan apakah itu inflasi. Perkara pertama yang datang ke minda apabila anda berbual tentang inflasi adalah kenaikan harga barangan keperluan asas pada hari ini. Tapi sedalam manakah pemahaman kita tentang inflasi dan bagaimana ia memberi kesannya ke atas kuasa berbagi rakyat? Berdasarkan Kamus Online Cambridge, definisi inflasi adalah peningkatan harga yang berterusan secara umum. Dengan pemahaman jelas tentang apakah itu inflasi, bagaimana ia memberi kesan kepada rakyat Malaysia, mengikut Trading Economics, data sehingga 19 Ogos 2015, kadar inflasi Malaysia adalah pada tahap 3.3% dengan peningkatan dari 0.9% pada April 2015. Soalan yang pertama akan saya ajukan kepada Cik Kelly. Soalannya adalah, apakah punca berlakunya masalah inflasi ini? Selamat sejahtera semua, nama saya Kelly Wong Wai Sin dan hari ini saya akan menerangkan punca inflasi berlaku di Malaysia. Kebelakangan ini, negara kita telah mengalami inflasi yang teruk menyebabkan kos sara hidup masyarakat Malaysia meningkat. Punca berlakunya inflasi di Malaysia adalah permintaan agregat melebihi penawaran agregat. Apabila berlakunya kenaikan permintaan agregat sedangkan penawaran agregat tidak berubah atau jumlah barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam ekonomi tidak bertambah, tingkat harga akan cenderung untuk meningkat. Inflasi ini mudah berlaku apabila berlakunya pertambahan perbelanjaan agregat secara berterusan dan sesuatu ekonomi yang telah mencapai kegunaan tenaga penuh. Punca kedua adalah Perintah Gaji Minima PGM 2022 berkuat kuasa mulai 1 Mei dengan meningkatkan kadar gaji minimum dari RM1,200 ke RM1,500 sebulan untuk sektor tanpa mengirakan wilayah. Apabila kenaikan upah buruh, maka kos pengeluaran yang ditanggung oleh firma akan meningkat. Oleh itu, majikan akan mengurangkan pengeluaran dan begitu juga inflasi akan berlaku apabila berlaku kenaikan harga faktor pengeluaran. Harga faktor pengeluaran akan meningkat jika sesuatu faktor itu sukar didapati atau kuantitinya telah berkurang. Kenaikan harga faktor pengeluaran menyebabkan kos pengeluaran yang ditanggungkan oleh pengeluar bertambah. Pertambahan kos pengeluaran akan mendorong pengeluar menaikkan harga barang yang dikeluarkan dan akhirnya akan wujud inflasi. Dan punca utama kenaikan faktor pengeluaran pada masa kini adalah pengaruh besar gangguan dalam rangkaian petalan akibat perang terdirik dan dasar COVID-19 yang ketat di China dalam menyebabkan peningkatan harga barang. Ini penilaian saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Cik Kelly. Seterusnya saya akan ajukan soalan kepada Cik Amirah dan Cik Najwa untuk menjawab soalan mengenai apakah kesan inflasi ini kepada mereka. Sebelum itu, Cik Amirah adalah ahli perniagaan dan Cik Najwa adalah suri rumah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amirah merupakan pengusaha sebuah kafe di Perak yang telah beroperasi lebih kurang 10 tahun. Bagi saya, apabila berlakunya inflasi ini, saya sebagai seorang peniaga makanan amatlah terasa kesannya. Sebabnya, saya memerlukan barang-barang untuk masakan di kafe saya dan barang-barang tersebut akan diambil dari pelbagai pembekal. Jadinya, saya dapat lihat perbezaan dari segi harga barang yang sama pada 5 atau 6 tahun yang lepas amat berbeza dengan harga yang sekarang. Harga yang ditawarkan pembekal sekarang tidak menentu, kadang naik, kadang turun. Dan biasanya perbezaan harga sekarang dengan yang dulu adalah dalam 20%. Contohnya, jika dulu saya akan mengambil bahan mentah seperti ayam sekilo berharga lebih kurang RM6. Tapi sekarang boleh mencecah RM8 hingga RM9 sekilo. Begitu juga dengan barangan lain dan juga beberapa barangan yang saya perlu import dari luar negara seperti biji kopi. Kos barangan import juga makin bertambah mahal. Ini akan menyebabkan saya perlu menaikkan harga makanan di kafe saya. Jika tidak, saya akan menanggung rugi. Tapi pada masa yang sama, saya tidak sampai hati untuk menaikkan harga terlalu tinggi kerana ia akan memberi kesan kepada pelanggan-pelanggan saya. Jadi akhirnya, saya hanya dapat balik modal saya sahaja. Jika perkara ini berterusan, saya mungkin terpaksa memberhentikan beberapa orang pekerja saya untuk saya cut kos sedikit. Terima kasih kepada Cik Hana. Baiklah, kesan inflasi ini akan dirasai oleh setiap anggota masyarakat dengan cara yang berbeza-beza. Termasuklah saya walaupun saya hanya seorang suri rumah. Kesan inflasi ini mempunyai kesan yang positif dan juga kesan negatif. Kesan positif inflasi ini kepada saya sebagai suri rumah ialah inflasi ini menggalakkan saya untuk menyimpan duit simpanan saya di bank berbanding berbelanja. Hal ini kerana
bank menawarkan kadar faedah simpanan yang lebih tinggi berbanding kebiasaannya. Oleh itu, saya dapat menabung lebih banyak dan dapat menggunakan wang tersebut untuk kecemasan ataupun pada masa akan datang. Ini juga akan menguntungkan saya sebagai suri rumah. Namun, inflasi ini juga memberi kesan negatif kepada saya. Sebagai suri rumah, saya hanya boleh membeli satu unit barang sahaja apabila berlakunya inflasi. Dan ini berbeza apabila sebelum inflasi, saya dapat membeli sejumlah unit barang dengan jenis barang yang sama kerana harga barang di pasaran semakin meningkat. Contohnya, sebelum inflasi berlaku, saya dapat membeli 3 paket minyak masak. Namun, setelah berlakunya inflasi, saya hanya dapat membeli sepaket sahaja minyak masak. Hal ini menyebabkan saya kehilangan kuasa membeli. Selain daripada itu, kos hidup saya sebagai suri rumah akan meningkat dan ini juga mengurangkan taraf hidup saya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Soalan yang terakhir kepada Cik Nadrah iaitu apakah langkah ataupun tindakan kerajaan untuk mengatasi masalah inflasi ini? Terdapat beberapa langkah proaktif yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan bagi menangani masalah inflasi. Yang pertama ialah pihak kerajaan mestilah mengenakan dasar fiskal menguncup. Dasar fiskal ialah dasar yang diambil oleh kerajaan untuk mengubah jumlah perbelanjaan dan cukai yang dikenakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi. Antara langkah untuk melaksanakan dasar fiskal ialah dengan mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Hal ini demikian kerana dengan mengurangkan perbelanjaan kerajaan, perbelanjaan agregat dapat dikurangkan. Keadaan ini akhirnya dapat mengurangkan tekanan inflasi. Kaedah seterusnya ialah dengan meningkatkan kadar cukai. Bila cukai dinaikkan, pendapatan boleh guna masyarakat akan berkurang dan akan menyebabkan pengurangan perbelanjaan agregat. Seterusnya menyebabkan permintaan agregat berkurangan. Selain itu, kerajaan juga boleh mengurangkan perbelanjaan kerajaan dan menaikkan cukai secara serentak. Akhirnya, masalah inflasi dapat diatasi dan berkurangan. Terima kasih kepada semua yang telah memberi kerjasama. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.